Apabila saya berdiri atas platform, orang melihat saya bercakap atas platform orang UMNO kan. Jadi mungkin orang akan melihat saya akan bercakap menurut satu perspektif sahaja. Tapi saya katakan secara adilnya perlu dilihat dan diteliti keseluruhan surat tersebut. Keseluruhan surat tersebut dibaca di banyak pentas ceramah politik. Diambil statement dan kenyataan terakhir Tun Mahathir dalam surat tersebut, di mana beliau menyebut dengan maksud, saya berikan dengan maksud, sekiranya kerajaan Kelantan tetap ingin melaksanakan hukuman enactment hudud di Kelantan, kerajaan pusat akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Maknanya itu satu ancaman daripada kerajaan pusat ke atas kerajaan Kelantan sekiranya kerajaan Kelantan melaksanakan. Ini yang menjadi sampai ke habis, di mana beliau menyebut dalam surat tersebut secara terang, kita percaya dengan maksud, kita percaya, kita terima bahawasanya hudud adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ia ada kebaikan, sudah tentu dan sudah pasti. Namun enactment hudud ataupun dalam bahasa disebut kanun jenayah hudud Kelantan yang dibentangkan tidak menampakkan keadilan. Itu statement dia. Soal dia salah ke apa semua tu bab kedua. Saya nak baca dan saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian statement Tun Dr. Mahathir dalam surat tersebut. Tidak menampakkan ciri-ciri keadilan. Isunya di sini, apa maksud tak menampakkan ciri-ciri keadilan? Adakah beliau sendiri menyatakan pendirian hudud itu tidak adil, ataupun enactment hudud yang didraftkan oleh kerajaan negeri Kelantan ada unsur-unsur ketidakadilan? Itu dua benda yang berbeza. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau orang sebut hudud hukum Allah tidak adil, itu saya kira kita tidak ada khilaf tentang perkara ini boleh membawa kepada kekufuran. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang mengkritik satu enactment yang dibentuk dan didraftkan kerana dilihat ada unsur-unsur tidak adil di situ. Contohnya apa? Contohnya hukuman ini nak dilaksanakan ke atas orang Islam sahaja, bukan ke atas orang bukan Islam. Walaupun ada beberapa konsep yang disebut oleh Dr. Khairul At-Takiri sebentar tadi, contoh boleh dipindahkan daripada hudud kepada takzir dan sebagainya, tapi asasnya dia akan membentuk persepsi. Kenapa? Kerana di sana ada perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan yang mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian tengok sedap ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya pindah salah satu. Bismillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi apabila draft hudud ini yang saya katakan tadi tidak menampakkan ciri-ciri keadilan disebut oleh Tun Dr. Mahathir dalam surat tersebut, pelbagai tafsiran ada. Satu tafsiran yang positif melihat apa itu ciri-ciri ketidakadilan yang ada, dan satu lagi tafsiran yang negatif di mana menghukum Tun Mahathir sebagai orang yang mengatakan hudud itu tidak adil. Tak apa, itu satu bab. Tapi saya nak pergi apa isu ketidakadilan yang boleh dikaitkan dengan enactment hudud itu yang difahami. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu, isu seperti mana saya katakan tadi, jika ada contoh, ada 5 orang mencuri, 3 orang Islam, 2 orang bukan Islam, ada ketiga orang yang nak dilaksanakan hukuman had ke atasnya, potong tangannya, bagaimana yang lagi 2? Kita akan katakan di sini, okey, kita pindahkan kepada takzir. Contoh tuan-tuan dan puan sekalian, perkara-perkara yang seperti ini, pertama sekali ia akan membentuk persepsi yang negatif masyarakat luar, yakni orang bukan Islam tentang hukum Islam. Contoh, bagi mereka yang mempertahankan perlembagaan pada hari ini, mereka berbicara tentang equality. Equality dalam undang-undang persekutuan yang memperuntukkan satu kes jenayah, tuan-tuan dan puan sekalian, hukumannya mesti sama. Dia tak boleh kata 2 potong tangan, 3 tidak. Itu satu. Itu nak kena digubal semula. Isu yang berkaitan dengan perlembagaan persekutuan, yang mana perlembagaan persekutuan ini ataupun undang-undang persekutuan ini dia mesti, atau undang-undang negeri, dia tak boleh overrule, lebih berat daripada undang-undang ataupun hukuman di Mahkamah Persekutuan. So ini pun kita nak kena gubal pula undang-undang, sebab sekarang ni saya kira yang masyhur, umum pun mengetahuinya, undang-undang yang paling berat di Mahkamah Jenayah ataupun Mahkamah Syariah Negeri 356, bukan 7
3 tahun penjara, 5,000 denda, 6 kali sebatan. Itu paling berat. Kita nak kena pindah kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita potong tangan, kemudian rejam dan sebagainya. Okey. Jadi isu-isu ini menyebabkan berlaku penolakan pelaksanaan undang-undang hudud di Kelantan pada ketika itu. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, itu sejarahnya. Kemudian berlangsunglah beberapa kali pilihan raya lah dan sebagainya. Isu hudud ini tetap menjadi satu isu besar, sehingga kan berlaku perbalahan ataupun DAP sendiri tarik diri dalam Barisan Alternatif pada tahun 2001 atas asas apa? Atas asas berpendirian tegas ketika itu ingin menegakkan negara Islam. Kemudian dibentuk semula tahun 2008 Pakatan Rakyat, di mana isu-isu yang berkaitan dengan negara Islam ini dicuba ditafsirkan oleh PAS sebagai negara berkebajikan. Itu juga adalah manifestasi daripada erti negara Islam. So, jadi tuan-tuan dan puan-puan, benda ni masih lagi terawang-awang antara nak laksanakan secara serius ataupun tidak. Sebenarnya saya berpendirian dan berpendapat, ni pandangan peribadi saya, siapa terasa ke UMNO ke PAS ke, saya minta maaf. Kalau betul-betul nak laksanakan, nyatakan secara terang dan terbuka, sama ada pemimpin UMNO ataupun pemimpin PAS, bahawasanya kami tetap akan melaksanakan hudud walaupun bagi pihak Barisan Nasional, MCA nak keluar daripada Barisan Nasional, MIS nak keluar daripada Barisan Nasional, dan PAS tetap akan melaksanakan hudud walaupun sekiranya DAP, PKR nak keluar daripada Pakatan Rakyat. Ini adalah keputusan. Bukan kita nak gelong kona sini sagi lambung kat kawan ni kata, sagi kawan ni nak private member bill, tak jadi, tarik balik, letak balik atas kepala jawatan kuasa teknikal hudud. Jawatan kuasa teknikal hudud lah kena fikirkan sekarang, ini di bawah BN lah kena tentukan. Kemudian ada tekanan-tekanan daripada MCA, daripada DAP. Saya sebenarnya mengharapkan wakil dari DAP berada di sini pada hari ini. Saya juga berharap wakil dari MCA berada di pentas ini pada hari ini, supaya kita berbicara secara telus. Sebab tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tanya secara langsung kepada mereka tentang mengapa kalian begitu dilihat bimbang tentang pelaksanaan hudud. Macam-macam jawapan yang diberikan. Contoh antara yang diberikan, kalau masa saya tanya Chua Suelik dulu, dia bercakap seperti apa yang disebut oleh Dr. Asri sebentar tadi, Datuk Dr. Asri sebentar tadi, isu GPI, Global Peace Index, yang mana indeks yang menentukan kadar keamanan sesebuah negara. Di mana kadar keamanan sesebuah negara ni, tuan-tuan, Barat dia buat, dia letak negara-negara Timur Tengah, Arab dan negara-negara yang melaksanakan had ini duduk di peringkat yang bawah, dan negara-negara di Barat berada di peringkat yang tertinggi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa kain ukurnya? Umum mengetahui bahawasanya crime di Amerika antara yang tertinggi di dunia. Umum mengetahuinya. Kita nak kelentong ke mana? Sekarang kita bercakap konteks crime, konteks jenayah tinggi. Jadi itu pandangan saya kepada beliau apabila beliau mengatakan bahawasanya ini GPI. Kemudian dia kata kalau kita buat akan investor akan tarik keluar investment mereka daripada negara kita. Kita akan rugi berapa bilion. Pelabur-pelabur asing tak akan masuk dalam negara kita dan sebagainya. Mereka fokus isu ekonomi. Itu satu. Kedua, mereka secara terang, apabila saya tanya kepada mereka, mereka kata ini ancient law. Ancient law ni undang-undang kuno lama. Sebab apa? Sebab dulu Maharaja Cina buat di China dulu. Chopping, potong tangan, potong kepala. Jadi mereka melihat sistem ataupun hukuman hudud ini cara dia sama seperti mana kerajaan Cina dulu. So dia melihat ini satu undang-undang yang kejam. Dia ingat tangkap potong. Dan mereka sendiri memberikan satu tafsiran, undang-undang hudud ini adalah satu sistem undang-undang yang mana hukumannya pemotongan anggota badan. Itu yang dia faham. Dia tak bahas the beauty of hudud, keindahan yang ada pada hukuman tersebut. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan dalam keadaan itu ada kelompok yang menentang ni daripada kalangan bukan Islam. Tuan-tuan, saya cakap kepada mereka secara terang, MCA, DAP, MIC ke, siapa ke orang bukan Islam, mereka berhak untuk menyatakan bahawasanya kami tak setuju pelaksanaan hudud sebab dia unconstitutional. Okey, berhak, you berhak kata perkara tersebut. Tapi you tak boleh valuekan dia. You tak boleh kata
kata nilaikan hukuman tersebut, undang-undang kejam, undang-undang zalim, undang-undang kuno, sekarang kita 21st century, tak sesuai dah pelaksanaan undang-undang ni dan sebagainya. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita katakan bahawasanya di sana ada Taipusam contohnya. Ajaran hari perayaan Taipusam yang disambut oleh orang yang beragama Hindu. Yang mana apa mereka lakukan? Mereka tebuk mulut mereka, tebuk lidah mereka, tebuk telinga mereka, gantung benda-benda yang tajam di badan mereka dan sebagainya. Adakah kita menghina mereka? Bagi ajaran-ajaran yang tak makan daging, adakah kita tak mengatakan bahawasanya ini dah kuno dah, sekarang orang makan daging macam-macam, daging ke Cadbury ke semua makan belaka. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu selingan saja masuk sikit. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi kalau sekiranya mereka tak ingin agama mereka dihina, dikritik, pengamalan kerana ia bersangkut paut dengan kepercayaan, maka demikian juga kita. Kita tak nak agama kita, tuan-tuan, orang berbahas tentang hudud, kejam tak kejam, zalim tak zalim, tak layak untuk berbahas tentang perkara tersebut. Kita sekarang ni kita duduk diskusi, saya kira Dr. Ashraf Wajid mengajukan program seperti ini untuk kita berbincang tentang implementasinya, pelaksanaannya dalam keadaan sekarang, apa kekangan-kekangan yang ada supaya dapat diperhalusi, diperbincangkan dengan cara yang positif untuk sama-sama kita selesaikan. Sebab itu saya cadangkan tuan-tuan dan puan sekalian, 2 hari lepas saya cadangkan dalam forum di Bankers Club dengan dianjurkan oleh ASLI. Saya cadangkan supaya dilibatkan juga dalam jawatan kuasa teknikal hudud ini orang-orang bukan Islam, supaya mereka melihat perbincangan itu, supaya mereka memahami dan mendalami apa itu hudud sebenarnya. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, itu kelompok yang menentang. Satu lagi kelompok saya nak sentuh sebelum saya berhenti, kelompok kelabu ni. Kelompok kelabu ni, saya setuju Prof, kita ada kelompok kelabu yang mana mereka ni sebenarnya tak faham hudud ni. Mereka tak ada penjelasan tentang hudud, bahkan mengeluarkan fatwa-fatwa yang begitu ganjil tentang hudud. Contoh, kalau kita sebut beberapa puluh tahun lalu, berbelas tahun lalu, yang ada menyebut tentang kalau hudud ni habis rakyat negeri Kelantan hudud, rakyat makan sup tangan di Kelantan, walaupun dikaitkan dengan pemimpin-pemimpin kerajaan, tuan-tuan, saya kira kenyataan yang tak betul. Atas asas apa mereka berkatakan sedemikian? Sebab sebenarnya mereka sendiri tak faham tentang apa itu hukuman had. Dan saya minta maaf, sebahagian pihak mempromosikan hukuman had ini, hudud ini, seolah-olah ia itu adalah perkara pokok dan asas dalam agama. Saya setuju dengan apa yang disebut oleh Dr. Mazhar di hujung tadi, apabila beliau menyatakan bahawasanya hukum had ini salah satu daripada hukum-hukum Islam. Sebab itu kata Syekh Abdul Wahab Khalaf, hukum Islam itu ada 3 asas yang besar. 1, akidah. 2, syariah. 3, akhlak. Apa isu-isu akidahnya? Banyaklah isu akidah. Isu syariatnya, ada ibadat, ada muamalah, ada munakahat, ada hukuman ataupun perundangan Islam. Bawah perundangan Islam ada hududnya, ada takzirnya, ada qisasnya, ada diyahnya. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita perlu promosikan Islam itu secara universal. Tapi sayangnya bila kita cakap melaksanakan Islam, kita memaksudkan hudud. Ini menyebabkan bila orang bahas pasal isu menegakkan hukum Islam, demikian rigid cara dia berfikir dan melihat isu itu satu cabang. Saya setuju kalau ada yang akan berkata, Ustaz, mana boleh Ustaz kata macam tu? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebahagian daripada kitab dan kufur kepada sebahagian yang lain? Kita kena terima semua. Udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam secara keseluruhan. Saya setuju statement-statement itu, tuan-tuan dan puan sekalian. Bukan kita tak setuju, kita setuju. Tapi macam mana kita packagekan produk itu? Bila kita bercakap hudud dalam konteks satu produk untuk kita laksanakan, menarik minat orang supaya orang memahami isu hudud, keindahan, the beauty of hudud itu sendiri. Kita kena promosikan Islam secara universal, tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi bila dipromosikan hudud itu, saya tak rujuk kepada mana-mana pihak, siapa-siapa pun. Saya cakap secara umum. Hudud tu bila kita bahas pasal hudud, kita akan bahas pasal potong tangan. Bila kita bahas pasal hudud, kita akan bahas pasal sebab. Kita akan bahas pasal rejam. Contohnya,
Jadi ini akan membawa kepada penafsiran yang salah bagi kalangan orang bukan Islam. Mungkin ada yang bangkit berkata, Ustaz, biarlah dia orang nak kata apa pun, ini agama kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang kita boleh cakap apa yang kita nak cakap, tidak ada masalah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana Nabi SAW sendiri ketika diutuskan di Makkahul Mukarramah, dilantik sebagai Nabi dan Rasul, Nabi berhadapan dengan orang yang bagaimana? Orang yang bertawaf Kaabah secara bertelanjang, orang kaki judi, kaki arak, kaki riba, zina dan sebagainya. Apa yang Nabi promosikan adalah tauhid. Nabi mempromosikan asas akidah yang benar yang akan mengembalikan manusia kepada Islam yang tulen dan dalam sekalian. Kalau kita tak bina akidah yang benar, asas kepercayaan yang benar, bagaimana orang nak melihat pelaksanaan Islam itu sebagai satu pelaksanaan yang benar? Jadi saya kira itu sekadar mukadimah ringkas saya dalam isu ini. Mungkin kita bertemu di sesi yang seterusnya. Wallahu a'lam.